Dalam dunia hari ini, penyelewengan heteroseksual merupakan perkara yang berlaku setiap hari dan ini merupakan satu berita buruk. Kes rogol, seks luar nikah, pelacuran dan tontonan pornografi merupakan perkara yang biasa didengari. Apakah maksud di sebalik kes-kes ini? Saya serahkan kepada anda untuk menilai. Pada asasnya, manusia dikurniakan nafsu seks untuk mengembangkan ras. Maka, ini bermaksud bahawa tingkah laku seksual adalah sebenarnya normatif. Norma seksual manusia ini adalah dipengaruhi oleh budaya dan juga agama di mana sesetengahnya menidakkan dan membenarkan sesuatu tingkah laku seksual yang merangkumi perkara seperti gabungan peserta, situasi, status dan juga persekitaran fizikal. Tingkah laku yang asalnya normatif ini berubah bila adanya pelanggaran terhadap perkara yang menjadi kebiasaan budaya dan agama. Berlakunya perubahan pada norma seksual seperti berikut, maka berlakulah penyimpangan norma seksual iaitu setting seks, hubungan antara peserta, jenis perbuatan, tahap persetujuan dan identiti peserta. Perubahan atau revolusi berlaku terhadap tingkah laku seksual adalah kerana masyarakat pada hari ini membenarkan banyak perkara dalam tindakan seksual seperti seks sebelum nikah, kohabitasi, pertukaran pasangan dan phone seks. Menyebut tentang revolusi, zaman sekarang kita didedahkan dengan penggunaan komputer. Semua perkara boleh ditemui di layar skrin LCD, termasuklah bahan seksual. Aktiviti seksual manusia bergerak selari dengan perkembangan zaman, di mana manusia pada zaman sekarang melakukan hubungan seksual secara online atau nama popularnya phone sex. Mengapa phone sex menjadi pilihan kebanyakan individu pada hari ini? Berikut merupakan faktornya, iaitu tidak membebankan pihak terlibat, kedua-dua pihak berada di bawah kawalan, mengelakkan rasa bersalah dan risau serta dapat mengelak daripada menghidapi sexually transmitted disease seperti HIV. Sekiranya dalam komputer hubungan seks boleh terjadi, ini kan pula di alam maya. Seks cyber adalah di mana komputer atau peranti lain digunakan untuk bertukar-tukar mesej, berbau romantik, menarik perhatian dan memperoleh kepuasan seksual. Ia bermula di ruang perbualan di mana pengguna akan menjaga privasi mereka dengan menggunakan nama samaran. Kemudian, mereka akan membentuk hubungan melalui paparan feed dan perbualan interaktif. Akhirnya, ia membawa kepada tindakan di mana pengguna menunjukkan reaksi antara satu sama lain melalui elemen video atau perbuatan masturbasi. Beralih kepada isu penyelewengan heteroseksual yang berikutnya iaitu pelacuran. Pelacuran merupakan servis menjalankan hubungan seks di mana ia dikomersialkan. Sesetengah orang menganggap pelacuran adalah perbuatan menjijikkan yang melanggar hukum alam, manakala sesetengahnya berfikiran bahawa ia adalah alternatif yang memberi servis yang bermanfaat kepada masyarakat. Orang awam pada hari ini mengalami panik moral tidaklah ke arah perbuatan pelacuran itu sendiri, tetapi lebih kepada keberkesanan penangkapan pelaku dan gambaran media tentang pelacuran. Secara umumnya, pelacuran adalah jenayah. Kebanyakan negara menghalang kebenaran untuk melakukan hubungan seks dengan wang sebagai balasan. Pelacuran dan pemerdagangan manusia adalah perkara yang mempunyai kaitan di mana sesebuah organisasi atau individu menawarkan wang kepada wanita atau menculik mereka dan menghantar mereka ke pusat pelacuran yang kebiasaannya bukan negara asal mereka. Pekerja seks ini kadang-kadang mempunyai peluang untuk keluar daripada dunia pelacuran tetapi enggan oleh sebab seperti tawaran yang diberikan dirasakan berbaloi atau mempunyai sikap yang terlalu menerima nasib mereka. Terdapat 3 jenis pekerja seks yang boleh dikenal pasti. Ketiga-tiganya mempunyai taraf hierarki yang berbeza. Pertama adalah streetwalker. Mereka menawarkan khidmat hubungan seks pada harga yang murah dan mencari pelanggan di tempat-tempat awam. Kedua adalah bar girl. Seperti gelaran yang diberi, mereka mendapat pelanggan daripada pekerja bar atau bapa ayam. Taraf yang tertinggi adalah call girl, di mana mereka menjalankan servis kepada pelanggan yang dipercayai sahaja. Ini membuatkan mereka terlindung daripada perhatian polis dan orang awam dan bebas daripada stigma pelacuran. Isu heteroseksual yang terakhir adalah pornografi. Bagi mengenal pasti sekiranya bahan tersebut adalah bahan pornografi, terdapat 3 ciri utama iaitu bahan menyebabkan rasa gairah, menunjukkan tingkah laku seksual yang offending, serta bahan tidak mempunyai nilai sastra, artistik, politik dan saintifik yang serius, hanya sekadar untuk memuaskan nafsu. Mari kita lihat apa yang pornografi lakukan terhadap masyarakat. Pertama, bahan seksual yang ganas berkemungkinan tinggi menyebabkan tingkah laku agresif dalam sesebuah hubungan. Kedua, ia menggambarkan wanita sebagai alat seks yang teruja dengan aktiviti seksual dan sekaligus ia merendahkan harga diri wanita dalam masyarakat. Akhir sekali, ia mempromosi stereotip jantina yang menggambarkan lelaki adalah superior manakala perempuan adalah pasif.
Tiba sudah kita ke penghujung perbincangan. Di sini dapat kita rumuskan bahawa norma seksual manusia berubah mengikut peredaran zaman dan menentukan penyelewengan heteroseksual yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Kita juga sudah membincangkan berkaitan pelacuran bahawa ia adalah satu bentuk penyelewengan kerana adanya keinginan untuk melampiaskan nafsu seks tanpa ingin memikul tanggungjawab daripada perbuatan tersebut. Akhir sekali adalah berkaitan pornografi, di mana pada masa kini pornografi adalah sukar dibendung dan ini menimbulkan kerisauan sekiranya akan ada isu lain yang timbul kesan daripada pornografi. Berat perbincangan kita pada hari ini, tapi masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih daripada saya, Nur Syuhada binti Azman. Assalamualaikum.